Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Hak lani kita tengok orang semayang, orang baca Quran, orang puasa, orang zakat, orang buat ibadah dan amalan lain kerana teras akidah yang dipasang dulu dah kemat. Sebab bukan saja mereka ambil berat soal ibadah dan soal amalan, dia akan terbawa bila kita ambil berat soal dasar. Maksudnya lepas ni jumpa arak, nak minum ke tak mau minum? Kalau jenis orang kaki semayang, tak mau minum dah, tak mau berzina dah, tak mau berjudi dah, tak mau menipu dah, tak mau buat benda yang tak elok dah. Kita akan kikis, kita akan tepis, kita akan nafsu. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita tolak persoalan hukum halal dan haram dalam kehidupan, buat tu boleh dah, buat ni pun boleh, buat ni ikut aku nak buat ni ikut aku nak buat ni ikut aku nak. Hak luar kita ikut suka hati kita. Tuan-tuan cuba bayangkan, daripada perkara-perkara yang berlaku ikut suka hati, tak ada panduan agama, tak ada halal haram, tak ada boleh tak boleh tadi, adakah anda mengharapkan hak eksklusif tadi, orang-orang hak buat benda tu tadi akan semayang bersama anda? Agak-agak dia akan semayang sekali kita, orang-orang buat hak di luar tadi. Persoalannya, hak tadi apa boleh minum, berzina boleh, rempit boleh, menonggek boleh, apa anda harapkan dia akan datang semayang sekali dengan anda? Otomatik bila dah kehilangan generasi yang teras ini, anda harap tak generasi ini akan mengeksklusifkan lagi ibadah dan amalan? Tidak. Bahananya bermula hancur di sini, hak eksklusif yang kita nak jaga juga akan selesai, akan padam tuan-tuan. Ni hak duk jaga ni ramai dah tak semayang ni, betul ke tak betul? Hak duk jaga dah ramai dah tak mau puasa, hak duk jaga dah ramai dah duk caci maki mak sendiri, derhaka kat mak, kata macam-macam kat mak, mak tak bagi duit duk sempak mak, acu pisau kat mak, macam-macam dah jadi. Kerana apa? Kerana kita tak terapkan agama dalam semua lapangan. Kita duk sibuk pasal ibadat dan amalan, hak lain kita cuci tangan. Besok Allah tanya lah semua ni. Allah tanya apa yang kita dah buat. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengembalikan kepada sumber rujukan utama orang-orang Islam, sumber rujukan utama orang Islam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Ada lagi dah hal lain. Ada lagi dah hal lain tuan-tuan. Itu biasa ijma' ulama semua apa. Selain daripada yang kita dah sepakati itu, ada lagi dah hal lain. Inilah yang cuba mereka buat dengan mengada-ngadakan cerita. Sumber rujukan yang utama bagi orang Islam bukan setakat Quran saja. Sumber rujukan utama bagi orang Islam bukan setakat hadis dan sunnah-sunnah Nabi saja. Tetapi adanya ilmu-ilmu lain, pandangan-pandangan lain, fikrah-fikrah lain, pemikiran-pemikiran lain yang kita boleh masukkan untuk memajukan Islam. Ayat tu cantik lah, cantik. Belakang tu ramai terpedaya untuk memajukan Islam. Poin dia yang paling penting, kalau tak ada fikrah tadi, tak ada ideologi tadi, tak ada pemikiran tadi, tak ada pemahaman tadi, Islam tak maju ke dengan Quran hadis dia ada? Sampai perlu datang kamu menaburkan janji-janji berupa standard-standard tertentu, SOP tertentu, piawai-piawai tertentu untuk menentukan standard Quran dan Sunnah kami. Perlu kepada ideologi dan pemikiran kamu ke untuk menguji keberkesanan dan ketulinan Quran Sunnah kami? Sekarang isu dia, marilah apa pun selain daripada Quran Sunnah. Bukan itu base terletak pada maju dan mundurnya. Maju dan mundur sesuatu pegangan, sesuatu akidah ialah bila kita sama-sama melaksanakan apa yang diminta dalam yang kita percaya dan kita pegang. Cuba tuan-tuan bayangkan satu benda yang paling mudah. Kalau seluruh umat Islam buat semua apa yang Allah suruh dalam Quran, buat semua apa yang Nabi sebut dalam hadis, umat Islam semua tinggal apa yang Allah larang dalam Quran, umat Islam tinggal semua apa yang Nabi sebut dalam hadis, agak-agak baik atau tak baik?
Memang baik, yang jadi tak baik sebab apa? Sebab pakak nak buat, hak Allah marah. Sebab pakak nak tinggal, hak Allah suruh. Marilah apa jua acuan, marilah apa jua undang-undang, anda tak ikut benda tu, maju ke mundur. Bukan kata Quran Sunnah, mari je apa pun anda langgar benda tu, maju ke mundur. Undang-undang sekolah, rambut kemas, rambut pendek, baju putih, seluar hijau, kasut hitam. Anak murid mari rambut skinhead, baju kelabu asap, seluar pendek, seluar koyak, stoking macam pemain golf, kasut sport Nike. Lepas tak lepas? Tak lepas. Pasal apa tak lepas? Dia sendiri dah langgar undang-undang yang sedia ada. Walaupun undang-undang ni mungkin manusia yang buat, sekadar undang-undang dunia kita tak ikut pun apa tak akan jadi. Bukan maju, mundur. Apatah lagi agama. Dan perlu ke agama ada catuan-catuan tadi. Tak cukup Quran, tak cukup sunnah, tak cukup ijma', tak cukup ni, tak cukup kata-kata ulama', tak cukup pandangan ulama', tak cukup huraian ulama', perbahasan ulama', tafsiran ulama'. Kena tambah hak kami cadangkan. Disiplin ni, ideologi ni, pemikiran ni. Perlu. Tak perlu sebenarnya, sebab Islam tu dah cantik dengan dua sumber tadi. Follow sebenarnya, siapa pun akan berjaya. Masalahnya orang Islam sendiri yang meremehkan dan merasa benda ni tak hebat. Alah, Quran biasa. Tetapi falsafah ni cukup mengagumkan hati. Pandangan-pandangan dari profesor ni menggerakkan metabolisme dalam otakku macam minum susu Elma. Falsafah tu, falsafah ni, ideologi tu, pahaman dia rasa lebih hebat daripada ayat-ayat Quran yang dia duk baca, daripada petikan sunnah-sunnah Nabi. Itu satu hal. Satu hal yang lagi, dia cuma ambil satu. Dia ambil apa? Dia ambil Quran saja. Inilah golongan Quranis, atau lebih selesa disebut golongan anti hadis. Sumber kita satu je, Quran. Tak perlulah kita tak perlulah kita nak ikut hadis Nabi. Sebab hadis Nabi ni apa? Hadis Nabi ni hak kita terima sekarang, sama ada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ditulis berapa ratus tahun selepas wafatnya. Lebih kurang 500 hingga 600 tahun selepas Nabi wafat. Kita pun tak pasti dari sudut otentik dia, kebenaran dia, kepercayaan dia. Benda-benda cakap macam ni sebenarnya mereka tak belajar tentang position ilmu hadis. Ilmu hadis kita ada rangkaian perawi, kita ada rangkaian sanad, kita ada rangkaian matan yang menjaga kemurnian dan keaslian salafiyah setiap hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Sebab itulah ulama-ulama dah letakkan ni tahap dia sahih, ni tahap dia hasan, ni tahap dia dhaif, ni tahap dia ditolak, munkar ke mardud dan sebagainya. Tapi mereka tak ada semua benda-benda. Jadi bila mereka tak memahami position dan disiplin ilmu dalam Islam, mereka akan hentam secara kromo, hentam secara sembrono, tanpa ilmu dan fakta yang sebenar. Okey, baiklah. Kalau hari ini mereka nak tolak hadis, mereka nak tolak hadis sebagai contoh. Dalam ayat Al-Quran ada ayat-ayat berbentuk literal yang senang untuk difahami, dan ada ayat-ayat yang berbentuk perintah yang memerlukan kepada perlakuan dan perkataan Nabi untuk mencontohkan perintah yang terdapat di dalam ayat. Contoh, kita kata dalam Al-Quran sebut wa aqimus shalah, dirikanlah sembahyang. Tapi cara sembahyang, pelaksanaan sembahyang, praktikal sembahyang adalah dalam Quran. Tak ada. Patut nak sembahyang apa mana? Allah suruh sembahyang. Patut nak sembahyang apa mana, tuan-tuan? Dah kita nak sembahyang, hak tuan-tuan duk buat hari ni ikut siapa? Ikut siapa? Ikut Quran ke? Ikut hadis Nabi, sunnah Nabi. Lepas tu lagu mana kita boleh tahu Nabi sembahyang lagu ni dulu? Sebab benda tadi lah, salasilah sanad tadi berangkat.
Kita ikut daripada guru kita tengok guru dia dulu naik sampai kepada sahabat-sahabat, tengok Rasulullah, cara Rasulullah praktikalkan semayang kepada semua sahabat-sahabat, dan dia jadi legasi secara turun-temurun, diperturunkan bentuk cara penunaian solat yang sebenar dan fa'il macam ni. Tapi bila mereka nak tolak hadis Nabi, lafaz aqimus solah pada mereka tu bentuk semayang, kaifiat semayang yang mereka nak buat lagu mana? Tak. Kita tak mau hadis Nabi tak boleh pakai. Lepas tu hak aqimus solah, orang hak anti hadis tu dia nak semayang lagu mana? Kita semayang sebenarnya ikut Nabi Allah Ibrahim, cara Nabi Allah Ibrahim semayang. Nabi jauh, hak Nabi pun hang tak tengok, hak Nabi angkat Nabi Allah Ibrahim. Bila masa hang tengok Nabi Ibrahim semayang? Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jauh dah. Hak paling bawah ni, hak kira kata nak dekat dah hampir dengan kita tak pernah tengok, dia nak suruh pergi lajak atas lagi. Kita kena semayang ikut cara Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu kalaulah dia nak suruh ikut cara Nabi Allah Ibrahim, panduan dia nak ambil tu datang dari siapa? Okey, baiklah, kalau tuan nak semayang ikut cara Nabi Allah Ibrahim, siapa pernah tengok? Siapa yang ada salah silah merangkai dia ikut Nabi Allah Ibrahim? Dia pun cerita. Kalau dia boleh cerita benda tu, kenapa hak tu dia terima, hak cara merangkai kita dia tolak? Baik, dalam Quran ada tata cara solat Nabi Allah Ibrahim? Ada atau tidak tuan? Dalam Al-Quran ada tata cara solat Nabi Allah Ibrahim? Ada atau tidak? Tak ada. Bila tak ada, dia nak ambil, dia nak kata nak ikut acara Nabi semayang tu, ambil panduan. Dan Quran tak cerita dia nak semayang ikut panduan Ibrahim. Dia kata nak dengar siapa cakap. Kalau orang biasa kita cakap, apa beza dengan hak dia tolak tadi. Jadi kalau hak dia tolak, hak ni pun kita boleh tolak mengarut.